Sudah berdoa dari Allah, diingatkan sebagian daripada kata-kata bertopik kerana menurut tujuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya orang biasa berkata-kata ketika khatib pada khutbah dan saya luput bahagia jemaah, maka diamlah dan dengarlah dengan taat, mudah-mudahan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alhamdulillahil qail Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faqal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, yaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yaitu berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang iman yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk jauhi mempelajari agama tanpa berguru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempelajari ilmu pengetahuan adalah merupakan kewajiban yang dituntut di dalam Islam. Hakikatnya agama Islam adalah merupakan agama yang dibina atas dasar ilmu. Perkara ini dibuktikan melalui wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah untuk membaca, yang mana ianya adalah merupakan kunci kepada ilmu. Hal ini dijelaskan menerusi firman-Nya dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian makhluk. Dia menjadikan manusia daripada sekumpul darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu jualah yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang dirahmati sekalian, menuntut ilmu adalah merupakan sebagai amalan yang mampu mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah. Ia juga adalah sebesar-besar ketaatan terhadap Tuhan yang mencipta sekalian alam. Hal ini juga kerana orang yang menuntut ilmu di atas jalan yang benar
dengan tujuan untuk beramal dan menyampaikannya adalah termasuk di kalangan pewaris para nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu yang bermaksud para ulama itu adalah pewaris nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sebaliknya mereka hanya mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang lengkap daripada harta pusaka Nabi. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Sejak berkembangnya ruangan penyebaran maklumat pada hari ini, nilai ilmu di sisi manusia sudah semakin terhakis. Jika sebelum ini para penuntut ilmu perlu keluar untuk mencari guru, kini manusia sudah banyak bergantung kepada maklumat yang boleh diperolehi di hujung jari. Manusia pada hari ini dapat mengetahui sesuatu maklumat hanya dalam masa beberapa saat sahaja. Perkongsian ilmu agama seperti ceramah dan kelas pengajian yang dijalankan di setengah-setengah tempat dapat dituntun oleh sesiapa saja di seluruh dunia secara langsung tanpa perlu keluar daripada rumah. Walaupun kemudahan ini dipandang baik dari satu sudut, namun terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian, lebih-lebih lagi bagi mereka yang ingin mendalamkan ilmu pengetahuan. Pertama, mempelajari pelajaran agama yang diperolehi melalui ruang maya ini hendaklah dipastikan kesahihannya sebelum diterima. Ini kerana ruang maya yang terbuka dan boleh dicapai oleh semua orang ini tidak dapat ditapis kebenarannya. Hal ini menyebabkan ramai yang belajar ilmu agama melalui ruang maya menjadi keliru kerana memahami sesuatu ilmu itu tanpa bimbingan. Para ulama dalam bidang tasawuf sangat tegas terhadap golongan yang belajar ilmu tanpa bimbingan guru ini. Sebahagiannya ada menyebutkan bahawa sekiranya seorang penuntut ilmu itu belajar tanpa bimbingan guru, maka sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Mempelajari ilmu agama melalui sumber yang tidak diketahui kesahihannya ini, sekiranya tidak dikawal, boleh mengundang keburukan terhadap masyarakat, dan ia akan menjadi musibah yang besar dalam agama. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran sesat yang sekian berkembang melalui ruang maya, dan ianya telah menarik pengikut yang tidak kurang ramai bilangannya. Yang kedua, kandungan maklumat agama di ruang maya ini mampu dicapai oleh sesiapa saja melalui pautan carian secara bebas. Ruang yang terbuka ini telah menjadikan masyarakat gemar mencari penjelasan hukum agama dengan cara yang mudah, sehingga mereka terlupa bahawa setiap hukum yang ingin digunakan itu perlu dirujuk kepada fatwa setempat. Bagai pengguna yang mempunyai pengetahuan asas agama yang kukuh, maka sudah tentu mereka boleh membuat pertimbangan serta menguruskan maklumat tersebut dengan ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi, bagaimana pula dengan mereka yang tidak memiliki asas agama yang baik? Golongan ini akan menghadapi kesukaran untuk menilai hukum agama dengan betul, dan ia akan menjadikan mereka lebih keliru daripada sebelumnya. Kesannya, umat Islam akan menjadi semakin keliru dalam mempelajari agama Islam. Secara tidak sedar, keadaan ini akan menimbulkan banyak perselisihan di kalangan masyarakat dan akhirnya menjadikan kesatuan umat Islam semakin lemah. Bahkan lebih dibimbangkan lagi, ramai yang akan terdedah kepada pahaman yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, menyebarkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama adalah amanah yang perlu dipelihara. Seseorang yang memperkatakan mengenai agama Allah SWT tanpa berdasarkan amanah ilmu, berarti seseorang itu telah melakukan pendustaan terhadap Allah dan Rasul.
Islam tidak membenarkan seseorang yang tidak mempunyai ilmu memperkatakan sesuatu dengan sewenang-wenangnya mengikut kehendak nafsu. Apatah lagi apabila ianya berkaitan dengan urusan agama. Perkara ini akan membuka pintu kepada syaitan untuk terus menyesatkan umat manusia. Sesungguhnya syaitan tidak pernah berputus asa dalam melakukan tipu dayanya untuk mengajak umat manusia kepada kesesatan. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Hajj Al-Hijr ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wala udwiyannahum ajma'in. Yang bermaksud, iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab Engkaulah telah memutuskan bahawa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sebagai langkah berhati-hati, umat Islam pada hari ini dinasihatkan supaya sentiasa memastikan setiap ilmu agama yang dipelajari mestilah di bawah bimbingan guru yang diyakini. Ini kerana Islam adalah agama yang mementingkan bimbingan guru supaya ilmu itu selari dengan kehendak syariat Islam. Begitu juga dengan di negeri Johor ini, Majlis Agama Islam Negeri Johor sentiasa menasihati masyarakat awam dan para penuntut ilmu supaya mempelajari ilmu daripada guru yang bertauliah dan diyakini pegangan akidahnya. Kita juga harus sentiasa menyelidiki terlebih dahulu setiap maklumat yang diperolehi dalam ruang maya ini dengan cara membuat rujukan kepada pihak berkuasa agama bagi memastikan kebenaran terhadap sesuatu maklumat yang melibatkan ajaran agama Islam. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, justru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khutbah ingin menyeru kepada semua umat lapisan masyarakat, khasnya kepada para penuntut ilmu, bahawa ruang maya ini bukanlah sumber utama untuk kita menguasai ilmu-ilmu lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan ilmu agama. Ini adalah kerana ilmu agama hendaklah dipelajari dengan berguru atau merujuk kepada mereka yang lebih arif seperti pihak berkuasa agama bagi memastikan ilmu dan hukum yang diambil itu adalah lurus dan benar berlandaskan syariat Islam. Ini bersesuaian dengan perintah tabayyun, yaitu menyelidiki kebenaran yang disarankan oleh Islam sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada satu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilanmu, yakni mengenainya, sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa jannatan da'imin. آمين يا موفق الضائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم ونستغفره
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa iqaman liman jahada bihi wa kabar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul bashar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat ainun binazari wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha bima amar wa tahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari kesemata hingga ke hari kiamat. Allahumma pilih muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah sekiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan pada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya di dalam-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan pada ketua-ketua negeri Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Syariatik, Sri Paduka Baginda Yang Di-Tuan Agong Sultan Ibrahim, Wasri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Sari Supiah, kepada Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat raja serta rakyat Islam sekaliannya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdulil kafarata wa mubtadi'at sayyidal musyrikin wa kullaman wa'dulid din. Allahumma barih humumal muslimin waqtidnaina anil madinin wa ahsin khalasal majunin waj'al hadal balada amina mutma'inna rakhiyya wa sa'ira biladil muslimin.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma qbil salamah wal afiyata lana wa li abidikal hujjati wal mudhati wal musafirin bi barika wa bahrika wa jauka min ummati Muhammadin ajmain. Allahumma adkhilna wa dzurriyyatina wa usulana wa furu'ana jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah